لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab itu pakai muka surat tiga satu. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan masuk ke dalam kubur pada hisi atau pada makna. Dan soal oleh mungkar nakir, melainkan orang yang dikecualinya, dan nikmat atau azab dalam kubur, nisbah azab akhirat, maka tiada jadi azab mayat dengan bangsa dunia. Hadirin sekalian, sama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jugalah yang telah memberikan nikmat besar pada kita dengan mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dapat pula kita Islam, melalui Islamnya mak ayah kita, alhamdulillah. Diberi pula kemudahan untuk taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia, dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Alhamdulillah. Diberi pula kepada kita keinginan dan kesungguhan untuk terus nak belajar dan memahami perjalanan agama, supaya benar-benar kita di atas jalan agama. Alhamdulillah. Syukur. Diberikan bermacam nikmat pada kita, khasnya nikmat batin, iman, yakin Allah Ta'ala, mengakui, mengiktiraf dia sebagai ilah. Dialah yang menukarkan siang malam, malam siang, menurunkan hujan, memberikan kelangsungan hidup pada kita, memberikan kita kebolehan melihat, mendengar, dan segala nikmat yang ada ni tiada lain melainkan Allah jugalah yang memberinya. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Diberi pula kelapangan masa untuk insya-Allah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan masuk ke dalam kubur. Hadirin sekalian, sambungan kita nak bicara ni dalam bab bagaimana nak beriman dengan hari akhirat. Dasarnya macam mana kita bicara lepas, beriman dengan hari akhirat ni ada dua bab yang kita kena percaya, kena i'tiqad sabit perkara ni tanpa ada ragu sama sekali. Pertama adalah akhirat kecil, yang tukut bahasanya kiamat kecil, iaitulah mati. Yang keduanya, tiup sangkakala untuk memusnahkan alam, dan tiup sangkakala kedua untuk membangkitkan semua makhluk
perbicaraan di mahsyar dan alam yang selepasnya. Jadi antara yang telah kita bicara, wajib kita beriman setiap bernyawa mesti mati. Dan mati ini adalah dengan sebab sampai ajal. Isyarat Quran, idza jaa ajaluhum. Dan istilah ajal ni istilah Quran, istilah syarak. Bila sampai ajal, tak dipercepatkan, tak dilambatkan walaupun sedetik, sesaat sekalipun. Jadi mati pasal ajal. Tak terdahulu, tak kemudian. Jikalau dibunuh ataupun seseorang tu bunuh diri sekalipun, matinya pasal ajal. Yang ni pun kita bicara dah dulu. Dengan berimannya dalam bab macam ni taklah menafikan peraturan sabab-musabab. Tapi dia balik pada asal kita bicara bab akidah. Sabab-musabab ni, yang ni peraturan atas muka bumi ni. Yang ni adalah sunnah Allah Ta'ala. Jadikan peraturan hidup atas muka bumi ni berdasarkan peraturan sabab-musabab, cause effect. Makan kenyang, dahaga kena minum air, gelap kena buka lampu, mata tak nampak kena buat jermin mata, seumpamanya. Begitu juga nak mati ada sebab mati. Jantung berlubang, kencing manis, darah tinggi, serangan jantung, jatuh bangunan 40 tingkat, kena kejutan elektrik, voltan tinggi, dibunuh. Yang tu semua atas peraturan sabab. Tapi bab akidahnya entah kita bicara ni pasal apa mati sampai ajal. Yang tu memang takkan ubah sama sekali. Macam mana kita belajar bab akidah dalam bab ketuhanan? Lapar makan nasi, yang mengenyangkan kita Allah, bukan makanan. Tapi sebab-musabab tu dicari, ditaklif pada kita untuk kita membuatnya. Dalam masa yang sama, tak sedikit pun kita mengiktikadkan makhluk ni memberi bekas, mudarat atau manfaat. Jadi ada perjalanannya, ada sikit sebanyak kita dah bicara, alhamdulillah. Dan antara yang kita bicara juga dulu di atas kata mati ni benar. Dan mati ni khasnya pada waktu nak mati tu, yang itulah saat paling berharga nisbah kita akan berpindah daripada alam dunia ke sana. Wajib kita menyediakan diri untuk ke sana. Memang kita minta supaya mati dalam keadaan baik. Disyarah oleh para ulama, tutup guru kita, nak mati dalam keadaan baik, mesti hidup dalam keadaan baik. Hidup dalam keadaan baik dan sentiasa taat, sentiasa beriman kepada Allah Ta'ala, tasdik, Allah Ta'ala yakin, Allah Ta'ala sedar, Allah Ta'ala zikir, Allah Ta'ala tauhid, Allah Ta'ala. Yang tu adalah sebab untuk husnul khatimah. Di sebaliknya, siapa-siapa yang lupa dengan Allah Ta'ala, lalai dengan Allah Ta'ala, derhaka dengan Allah Ta'ala, yang tu adalah sebab untuk mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi, wajib atas kita usaha dan cari sebab untuk hidup dalam keadaan beriman. Dengan sebab itu, mati nanti dalam keadaan beriman, pasal kita tak tahu mati boleh datang bila. Hujan pun kita boleh agak antara silan datang bila. Tapi mati tak ada tanda. Mati tak ada tanda. Ada orang kita tengok nazak nak mati, tapi hidup balik. Ada orang tengok sihat walafiat, dia tengok mati. Macam mana pun ada istilah-istilah, walaupun tanda hakiki tu tak ada, tapi tanda-tanda tu macam-macam lah. Antaranya penyakit, antaranya dah berkorban. Ada orang dah berkorban pun tak sedar lagi nak mati. Kasar sikit lah bahasa tu kan. Macam mana pun antara sekalian, atas kita wajib sentiasa bersedia. Istilahnya ever ready. Selalu bersedia, sentiasa bersedia. Bersedia tu macam mana? Betulkan perjalanan iman kita dan perjalanan Islam kita. Betulkan perjalanan iman ni maksudnya betulkan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Sentiasa tauhid dengan Allah Ta'ala dalam bab ataupun sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, bab milik. Wajib sungguh hak tu. Macam mana kita dah belajar daripada awal kitab dulu, besar sekali pembicaraan dia bab ketuhanan lah. Satu, kita kalau tak mantap belajar bab ketuhanan ni, belajar bab belakang ni,
Walaupun nak capai, dia akan jadi gagal. Pasal untuk sempurna dengan bab keimanan, yang 5 lagi ni, bab malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamatnya, ni kita bab berbicara, begitu juga qada qadarnya, tak akan sempurna melainkan dengan sempurnanya faham kita dalam bab ketuhanan. Pasal iman ni besar sekali, boleh membezakan antara Allah yang qadim, makhluk yang muhdas, yang hadis, yang baru ni. Boleh kenal makhluk, letakkan kedudukan makhluk, Allah di atas martabat dan kedudukan dia sebagai ilah. Gagal kita meletak dan memahamkan siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Itu yang kita tak boleh nak ada persediaan, tak boleh nak tasdik. Untuk istilahnya hidup dalam keadaan beriman, boleh mati keadaan iman. Masuk mati iman tu macam mana? Hati tu sentiasa sedar dan yakin isbat ke Allah Ta'ala. Walaupun mata kita, pendengaran, jasad kita duduk di dunia alam syahadah ni berhubung dengan makhluk, tapi hati sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala. Hati sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Hati ni memang wajib atas kita, fardu ain setiap mukallaf, ada kesilian untuk dapatkan supaya boleh ada pergantungan hati mutlak pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama ditaklif pada kita untuk cari sabab atau peraturan adat ni. Sabab-musabab ni kena buat. Dia nak sampai sini naik kereta, naik motor. Kalau naik motor tak pernah sabab, basah, hujan lebat, musim hujan, contoh naik kereta. Contohlah. Dan nak bergerak mesti ikut munasabah. Takkan 10 minit kelas hulu datang sini. Contohlah kan. Mesti munasabah. Semuanya mesti dibetulkan sabab-musabab. Walaupun sabab-musabab tu dibuat. Tapi dalam bab akidah atau kita belajar bab ketuhanan, yang sampaikan kita ni bukan makhluk. Walaupun kita berhajat pada makhluk, perlukan makhluk, berperantarakan makhluk, tapi hati ni tak sikit pun pandang pada makhluk. Bahkan kita pandang siapa khalik makhluk. Sampai-sampai je, siapa pergi sampai? Alhamdulillah, Allah pergi sampai kita. Alhamdulillah, Allah yang bagi daya upaya kita. Allah yang selamatkan kita. Alhamdulillah. Wajib setiap kita hidup dengan suasana macam ni. Hidup dengan perasaan macam ni. Hidup dengan kaifiat macam ni. Yang inilah baru istilahnya hidup di atas jalan iman. Hidup atas perjalanan Islam yang betul. Hidup yang walaupun jasad ni berhubung dengan makhluk, tapi hati sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita ni. Dia faham dengan kita elok-elok urusan bab Islam, bab iman ni. Khasnya bab nak hidupkan hati kita boleh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang makhluk ni semua di bawah urusan dan mentadbiran dia, yang ditaklif pada kita untuk buat sabab-musabab, yang tu atas keedah kita, ikhtiar kita, usaha kita, tapi hati kita pandang kepada musabbibul asbab, Allah. Jadi atas kita bicara bab mati ni, sebab mati macam-macam. Atau istilah syarak, mati itu pasal dah sampai ajal. Ya. Sekali lagi saya sebut, taklah dengan penyataan itu menafikan orang yang bunuh, diambil tindakan yang dia ni melakukan pembunuhan boleh didakwa, ada yang kena qisas, ada yang hukum qisas bunuh, ada yang qisas dengan potong anggota, cederakan anggota, ada bab dia kena mengaji khas bab tu. Begitu juga ada yang kena sebat, ada yang kena rejam, ada yang sebab minum arak, berjudi, potong tangan. Semua tu adalah peraturan yang ditaklif atas kita untuk buat. Gagal melaksanakan tu satu hal, dan wajib atas kita. Cuma atas kita ni, kita bukan penguasa, kita tak ditaklif untuk melaksanakan dia. Cuma kat kita ditaklif untuk melantik pemimpin yang nak melaksanakan dan menjunjung perintah Allah Ta'ala ni. Itu tanggungjawab kita, nisbah nak melantik. Apa yang ada ni walaupun tak laksana, kita tak boleh nak buat sewenang-wenangnya, pasal kita bukan duduk pihak berkuasa. Kita bukan bertakbir dan memerintah. Kecuali ada pun nak sebut, ada hukum hakam zohir yang kena ikut. Tapi hati kita tetap berpegang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik atas bicara asal. Jadi
bicara asal bab mati ni, sebab mati macam-macam. Tapi ada istilah syarak, mati tu pasal sampai ajal. Ya. Jadi antara yang kena beriman dalam bab beriman akhirat ni adalah masuk dalam kubur. Ya. Mati satu hal, terus kita nak sambung ni. Antara kata beriman dengan hari akhirat tu, khas dalam bab mati lagi, iaitulah wajib beriman masuk dalam kubur. Dan dalam masuk dalam kubur ni, istilah yang pergarang kita sebut, masuk kubur ni ada istilah hissi ataupun pada maknawi. Masuk hissi ni apa? Maksudnya boleh dicapai dengan panca indera, memang hakiki, sungguh, memang masuk dalam kubur. Rata-rata hak ni lah, orang mati masuk dalam kubur, kita tengok jasad dia buah dalam kubur. Yang tu memang nampak betul, jelas dimasukkan mayat dalam kubur. Itu nama dia masuk dalam kubur hissi. Ada satu lagi istilah masuk dalam kubur, dia bukan masuk kubur hissi tapi maknawi. Macam mana masuk kubur maknawi ni? Mati hangus bakar tinggal abu lah. Telan dengan ular sawa, tak ada dah mayat. Hancur lah jadi tai. Bahasa mudah gitulah kan. Ataupun apa-apa kes yang menyebabkan jasad dia hancur habis kan. Letupan kena bom apa? C4. Lembu habis. Contohlah. Tak jumpa dah mayat itu. Tak jumpa dah. Jadi mana ada nampak masuk kubur hissi, boleh capai dengan mata, boleh tengok masuk dalam kubur. Tapi wajib beriman bila mati ya, pasti dia akan berpindah daripada alam syahadah ni ke alam kubur. Yang itulah dipanggil atau istilah disebut sini berpindah atau masuk dalam kubur yang maknawi. Tetap istilahnya dia akan pindah ke dalam kubur. Ada hukum fiqh yang kena belajar, itu antaranya. Kalau hissi ni wajib mandikan dia, kapan dengan dia, semayang dengan dia di tanah perkuburan. Kalau orang Islam tanah kuburan Islam lah. Kalau yang maknawi ni bila tak cukup syarat, nak mandi pun tak boleh, jasad pun tak ada, apatah lagi nak kapan. Semayang boleh ke? Masyhur dalam kaedah kita, dalam kaedah fiqh khas dalam mazhab Syafi'i ni, dah tak boleh nak mandi, itu syarat untuk boleh semayang, tak ada kena semayang lah. Walaupun itu boleh didoakan ke dia untuk tahlil apa seumpamanya atau kawain yang disebut oleh para ulama kita sah untuk buat itu. Atas semayang mayat tak ada. Pasal syarat untuk boleh semayang mayat tak cukup. Pasal syarat semayang mayat antaranya masuk waktu semayang mayat dengan dimandikan orang yang mati tu. Bila tak boleh nak mandi, teruzur, pasal tak ada, pasal hancur, kena telan ular sawa, kena telan buaya, hilang MH370 sampai lani pun tak dengar cerita lagi, katalah gitu tak. Contohnya, jadi macam mana? Tetap atas kata masuk dalam alam kubur, masuk. Dia memang tetap masuk. Di atas taklif kat kita, tak adalah taklif apa-apa untuk nak buat yang ditaklif kat kita orang hidup buat pada si mati pasal jasad dia tak ada. Wajib beriman, tetap dia berpindah ke alam kubur. Taklah dengan hancurnya jasad dia, berarti dia tak ada dah pindah ke alam kubur, macam seolah-olah lebur gitu saja, lenyap. Apa istilahnya? Nasyam mansia ataupun disappear. Putih tu, semua putih tu sebut apa benda? Hilang gitu saja, ghaib gitu je, ghaib wujud gitu je. Tak. Mustahil jadi gitu. Nisbah ghaib wujud tu satu hal, tapi setiap orang yang mati pasti peraturan dia akan melalui proses masuk dalam kubur. Sekalipun jasad dia dah hancur. Wajib beriman tu. Satu saya ingat saya mengaji hadis, ada bahan dalam hadis Bukhari, bagaimana cerita mengenai satu orang yang dia ni ada iman, oleh kerana ada iman daripada Allah Ta'ala. Cerita pun cerita umat-umat dulu ni sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dia cerita umat-umat yang umamun man qablana, sebelum daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang dia ni, dia sedar dia masih hidup ni ada buat banyak dosa. Dia tak iman daripada Allah Ta'ala tu, gerun daripada Allah Ta'ala ni, dia wasiat pada keluarga dia, antaranya anak-anak dia, kata dia kalau aku mati, bakar mayat aku, debu dia ni campak tengah laut. Pasal apa? Pasal terlalu gerun dia, takut dia di atas kesalahan yang dia telah laksanakan, takut-takut dia tak diampun dengan dosa dia. Dia suruh
dia diwasiatkan supaya pewaris dia, anak-anak dia antaranya buat perbuatan macam tu. Bagi debu, lepas tu bagi bakar dia sampai jadi debu, lepas tu tabur tengah laut. Jadi seolah-olah biar dia ni tak duduk alam kubur lah. Macam tu lah kot. Ada bahas hadis tu dalam hadis Bukhari, ingat saya masa duduk ngaji dulu. Bahas ulama panjang hadis tu. Cuma nak sebut antara hukum yang nak berhati itu, adakah boleh wasiat supaya waris mati, bila kita mati nanti waris bakar mayat kita dan debu buang ke laut, boleh ke? Tak boleh. Cuma yang tu satu hal. Dan satu hal lagi antara yang dibahas dalam hadis tu, ni orang ni sampai disuruh bakar mayat dia, mula debu buang ke laut ni, beriman ke tak beriman ni? Maksud dalam bahas hadis tu, dia kata cerita ni cerita orang beriman. Cuma dia tak gerunnya dia, takutnya dia, huru hara nanti yang berlaku pada dia. Kerana itulah dia perintahkan supaya dibakar, debu buang ke laut. Jadi ada iman tu. Cuma apa yang diwasiatkan itu atas sangkaan dia, dengan sebab dibakar dan debu buang ke laut nanti, kot-kot lah istilahnya gitu. Dia tak dimasuk ke dalam alam kubur, tak kena dah azab dan azab seksa dalam kubur tu. Pada sangkaan dia dan harapan dia macam tu. Walau bagaimanapun di atas dia beriman dengan Allah Ta'ala, namun dia ada iman tu. Cuma perbuatan tu salah. Dari sisi kaedah wasiat, tak boleh tunaikan wasiat jika wasiat tu adalah bertentangan dengan hukum syarak. Baik, sahaja nak sebut hadis tu pasal pernah lalu babak tu dulu waktu duduk mengaji. Apa saya nak sebut ialah maknawi tu. Jadi maksudnya setiap orang mati pasti masuk ke dalam kubur sekalipun tak nampak jasad dia masuk dalam kubur. Ya. Selesai tu. Ada masalah ni tuan-tuan tanyalah. Saya cerita ni berdasarkan apa sebut dan sedikit penjelasan di atas apa yang ada. Saya sebut tambah ni pun saya ingat pernah mengaji hadis ada sebut dalam bab tu. Baik, dan antara yang kita wajib beriman dalam permasalahan mati ni disoal oleh Munkar Nakir. Antara yang berlaku dalam alam kubur disoal oleh Munkar Nakir. Sama ada masuk orang yang masuk kubur tu hissi ataupun maknawi. Kalau masuk hissi pun, kalau buh kamera, buh perakam suara, takkan boleh nak detect soal Munkar Nakir dan bagaimana orang dalam kubur tu jawab. Tak boleh. Kalau zaman lah ni ada yang kata nampak muka dia biru yang ni seolah-olah kena ketuk dengan malaikat Munkar Nakir, kena kalau ada pun mungkin yang tu asar kesan sesuatu, tapi sebenarnya yang diseksa tu bukan jasad dia zahir. Dia dah pindah alam barzakh. Bila alam barzakh alam lain, kita tak boleh dengar suara dia pun, dan kalau kita nampak pun nampak jasad dia. Bahkan atas sebut ulama, kalau katalah jasad dia misalnya tak dikebumikan dalam tanah sekalipun, macam mayat mumia Fir'aun tu, bobi bahasa gitu, nampak, kita boleh nampak tak kena apa-apa pun, tak ada soal Munkar Nakir pun, mayat ni pun stay, tak kena seksa pun, nampak zahir macam tu. Tapi di atas dah pindah alam kubur, dia istilahnya pindah alam lain, kita tak nampak apa yang berlaku dalam alam tu. Dia tak boleh capai dengan panca indera kita, dengan mata, penglihatan, betul juga dengan pendengaran. Di atas iman kita wajib beriman, memang ada alam tu. Dan orang yang duduk alam tu, mereka ni boleh dengar daripada kita apa yang kita buat. Itu pun di atas makam masing-masing, martabat masing-masing. Umumnya, khasnya bila ahli kubur, kita datang bagi salam, Assalamualaikum ya ahla darul mu'minin, ataupun setidaknya Assalamualaikum ya ahla kubur. Kita sebut macam tu aja. Orang dalam kubur tu dia akan dapat manfaat dengan sebab doa kita. Satu orang dalam kubur ni dia sangat mengharapkan orang yang hidup ni datang dan berdoa dengan mereka. Ni umum ahli kubur. Melainkan ahli-ahli kubur yang mereka ni sangat takwa, makam khasnya Nabi-Nabi Rasul ataupun pewaris Nabi, makam siddiqin, syuhada, solehin, para awliya. Mereka ni, bila mereka ni adalah orang yang special, yang terpilih di kalangan hamba Allah Ta'ala ni,
Mereka pula bermujahadah dengan taat dan iman dan takwa, yang mereka menyungguhkan diri untuk menzahirkan kehambaan diri mereka pada Allah Ta'ala, sentiasa zikir, baca Quran, taat. Kalau buat salah pun taubat. Ni keadaan mereka. Nisbah kita bagi salam Tuhan, bahkan bila kita pergi tu, dia akan jawab salam nanti daripada kita. Dan kalau kedudukan mereka, martabat mereka lebih tinggi daripada kita, kita bagi salam kat dia, dia jawab salam tu, jawab salam dia tu akan manfaat untuk kita. Kalau orang yang kita ziarah tu, dia ni bermasalah, kita bagi salam tu, salam kita tu manfaat kat dia. Satu, kita disuruh pergi ziarah makam Nabi-Nabi, Rasul, para awliya, siddiqin, syuhada, salihin ni pasal apa? Pergi ziarah makam mereka ni walaupun mereka mati jasad, tapi jangan kamu sangka mereka mati di alam barzakh. Ya. Masuk mati macam mana? Mereka bukan mati macam mana orang biasa mati. Tapi mati mereka ada maqam dan kedudukan tertentu. Bahkan mereka ada di alam barzakh, dengan istilahnya duduk dia dalam satu alam yang mutlak. Sedangkan duduk di sini, dia duduk alam muqayyad, beristilah. Satu Nabi-Nabi ni, kalau kita lah, kalau Rasulullah masih hidup, ni andaian sebut dengan bahasa, yalah kan. Kita nak jumpa Rasulullah, kena pergi ke Madinah. Rasulullah nak jumpa kita, dia kena datang Malaysia. Yang itulah contoh bahasa tu kan. Tapi bila Rasulullah ada di alam barzakh, tak perlu untuk kita nak pergi jumpa dia dengan kita pergi Madinah, duduk depan makam dia. Tak perlu. Cuma duduk depan makam dia ada takluk khas pasal duduk depan makam. Tapi kita duduk walaupun di sini, kita bagi salam tu, antaranya macam dalam tahiyat tu, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai salam tu kat Rasulullah. Nisbah malaikat Allah Ta'ala jadikan, ada malaikat khas yang tolong sampaikan salam kita. Setiap mana-mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan salam kepada Rasulullah, akan dijadikan satu malaikat khas untuk maklumkan kepada Rasulullah, si fulan ni bagi salam, seorang ni bagi salam, seorang ni sedang berselawat dan salam atasmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Rasulullah akan menjawab selawat dan salam kita dan juga salam kita tu. Satu, datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Satu, kita disuruh memperbanyakkan selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak bagi salam atas Nabi ni, itu yang ada akidah kita, walaupun kita di sini nisbah jasad Rasulullah tu di Madinah, tapi di atas dia dah berpindah alam barzakh, itu istilah ulama, dia duduk alam yang mutlak. Apa maksud dia mutlak? Walaupun kita duduk sini, kita kata, contoh, misal, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, Assalatu wassalamu alaika ya Nur Allah, Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Sampai ke dia. Kita bagi salam ke orang depan pun, kerana orang depan kita tak jawab dia. Rasulullah tak pernah miss jawab. Siapa saja yang bagi salam pada dia. Satu. Pula tu, ramai kan bagi salam. Tuan-tuan, orang yang masih mengamalkan sentiasa berselawat dan salam atas Nabi SAW ni, bukan sikit orang, tuan-tuan. Cuma kita lah yang balok, yang malas ni, kita rasa macam tak ada orang nak berselawat atas Nabi. Kita kalau memang duduk makam tu, kita akan tahu ramainya orang berselawat atas Nabi SAW. Satu, berselawatlah banyak-banyak, supaya kita duduk dalam kumpulan orang yang banyak berselawat atas Nabi SAW. Memang Allah Ta'ala pun antara perintah dia kat kita, berselawat atas Nabi SAW. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu antara amalan kita pun nak banyak apa? Banyakkan selawat atas Nabi SAW. Banyak pelajaran tuan-tuan nak belajar kepada Nabi Muhammad ni, supaya datang perasaan tu. Macam mana pun di atas amalan untuk datang kasih, minat, cinta, kasih, i'tiqad, ada hubungan dengan Nabi SAW ni. Antara amalan dia adalah berselawat dengan Nabi SAW. Ajarlah. Kena ada istilahnya
satu jadual khas setiap pagi ke petang ke siang ke malam ke sehari semalam ke mingguan ke, untuk ada satu angka yang kita istiqamah kan, berselawat mesti banyak ni. Carilah. Walaupun kita sembahyang tu ada dah selawat, tapi padan ke, Assalamualaikum ayuhan Nabi pula tu baca dengan hayal, mangli, lali kan. Tak ada apa-apa perasaan buat kat Rasulullah. Jadi kena upgrade sikit lah. Yang ni yang kata kena belajar dengan guru khas. Istilahnya beradab betul. Dia pula ajar kat kita talqin dengan zikir, dengan selawat ni untuk kita amalkan. Dan dia ajar kat kita pula bab hubungan dengan Allah Ta'ala, dengan bab Rasul. Macam mana boleh hidup hati, macam mana nak hidupkan hati kita dengan Allah Ta'ala, dan macam mana nak hidupkan kita hati kita ni dengan Rasulullah SAW. Wajib dapat tu. Pasal kalau kita tak dapat, istilahnya kita Islam ni Islam jasad aja. Kalau takwa pun takwa jasad aja. Kalau kita semayang pun semayang jasad aja. Kita tahiyat tu pun duk baca Assalamualaikum ayuhan Nabi pun, kita baca selawat tu jasad je, mulut dia berselawat tapi hati tak ada apa-apa perasaan. Yang tu yang kita kena upgrade ilmu pengetahuan, supaya ada akidah dengan Tuhan, dan supaya ada perasaan kasih pada Nabi akhir zaman. Wajib macam kita usahakan untuk dapat tempat tu. Itu yang masih kena ada majlis pengajian, ilmu, tarbiyah, asuhan. Yang macam ni, macam saya sebut ni, contoh ni. Apatah lagi ada pengajian khas, terapi khas untuk dapat fahaman tu. Jadi asal saya nak cerita semua ni pasal apa? Pasal nak bicara mengenai ada alam barzakh yang kita memang tak sampai lagi duduk alam tu, tapi wajib itikad adanya alam. Dan adanya makhluk yang istimewa yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni yang kita wajib berpegang. Khasnya kalau saya nak sebut atas isu kata alam yang saya cerita, alam mutlak tu, pada Nabi Rasul khas ni, yang memang sebut dalam Quran mengenai kedudukan orang mati syahid kan. Yang ni rasanya umum kita faham akidah ni. Isyarat Quran Allah Ta'ala kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ada ayat Quran sebut dengan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Bahkan sebenarnya orang yang mati jalan Allah Ta'ala ni hidup. Ayat tu khas cerita mengenai orang mati perang sabil. Dia memang ada kedudukan khas. Hukum fiqh ada kedudukan khas, tak payah mandi kapan saja dan tak perlu disembayangkan pasal dia ada kedudukan khas. Martabat orang yang khas mati syahid perang sabil ni istimewa sisi Allah Ta'ala. Dari segi akidah, jangan sangka mereka itu mati macam mana orang biasa. Bahkan mereka ni ahya'un, mereka hidup dalam barzakh. Bahkan dari segi hukum, memang semua orang dalam barzakh hidup. Cuma orang mati syahid hidup ni hidup macam mana? Hidup dalam keadaan nikmat. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di ahya'un yurzaqun, diberi rezeki dan kurniaan. Antara disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW dan disebut dalam kitab-kitab akidah kita, kesimpulan orang yang mati syahid ni, roh ni macam mana? Dia ni mutlak dengan bahasa itu. Maksud mutlak, dia tak terikat duduk dalam alam barzakh tu. Bahkan dia bukan saja dibuka satu lorong untuk boleh melihat syurga dan dapat bawaan syurga, bahkan dia boleh bergerak bebas sebebas-bebasnya untuk pergi ke syurga dan dapat nikmat dalam syurga. Sekarang ni dia dapat. Tu siapa tu? Orang mati syahid. Memang ada akidah yang kena di situ. Cuma kita kadang mengaji akidah, kita tak sampai bab tu. Tu yang tak jumpa tu, untuk mengaji wujud idam makhluk. Contohlah kan. Tu yang cacat kita mengaji. Kita ahli sunnah wal jemaah, tapi tak sempurna pengajian kita. Jadi akidah punah kan. Tentu kot bahasa kacau sikit, sorry sikit, kasar sikit lah bahasa. Memang kita akidah ahli sunnah wal jemaah, tapi kita pengajian tak sempurna. Tak faham kita macam mana perjalanan yang sepatutnya kita kena lalu atas nama akidah manhaj ahli sunnah wal jemaah ni. Tengok macam tak apa ahli sunnah wal jemaah. Tengok macam Jabariyah ada, Mu'tazilah ada, macam pluralisme pun ada, buah tu. Macam ada misbah punya pun ada. Maksud apa? Memang atas nama umumnya ahli sunnah wal jemaah, tapi Allah
Tak ada langsung akidah kepada orang mati syahid ni. Tu orang mati syahid. Dengar. Nak sebut satu lagi. Kat mana? Tak Nabi Rasul. Umum kita belajar apa akidah. Orang mati syahid dengan Nabi, siapa tinggi martabat? Jangan silap jawab tu. Yang tu pun kalau kita tak belajar betul, kita tak tahu martabat Nabi duduk mana. Dengan kita dah belajar siddiq, amanah, tabligh, batanah dulu pada bab Nabi, apa dia? Nabi ni walaupun serendah-rendah martabat Nabi, mereka adalah lebih afdal daripada setinggi-tinggi orang yang bukan Nabi martabat dia. Jadi kalau orang mati syahid, kalau dia bukan Nabi, Nabi adalah lebih tinggi martabat daripada orang mati syahid. Kalau orang mati syahid boleh pergi dalam syurga, ambil nikmat semutlaknya apa dia nak, dan dia boleh bergerak bebas ke mana saja dia nak pergi. Jangan kata alam barzah. Kalau alam barzah dia boleh pergi, kat dunia ni dia nak pergi jenguk kat mana, nak tengok kat mana, dia nak berkumpul dengan siapa-siapa yang duduk satu maqam dengan dia, yang istilahnya orang mati syahid, yang syuhada. Untuk dia pergi, nak pergi berjumpa, duduk dalam majlis mana sesama mereka. Begitu juga duduk dengan majlis Nabi-Nabi dan Rasul, yang mana mereka ni istilahnya maqam kedudukannya bebas, mutlak macam tu. Mereka boleh pergi kepada mana-mana majlis mereka nak pergi. Cuma majlis kita ni, mereka datang tak datang, itu bukan urusan kita nak fikir. Tapi wajib kita intikad, mereka ni diberi satu kurniaan daripada Allah Ta'ala yang duduk alam barzah dalam keadaan mutlak macam ni. Mereka ni ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshirun. Panjang tu kalau saya sebut tafsir tu, tapi itu konten isi ayat Quran. Tafsir kalau kita belajar bab hadis tentang bab syuhada ni, macam inilah kesimpulan dia. Apa saya nak sebut tu adalah kedudukan para syuhada, begitu juga Nabi. Kalau Nabi macam ni, apatah lagi Rasul, apatah lagi ulul azmi, apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Yang ni lah akidah yang kita nak bina, baru kita faham. Rupanya kita bagi salam ni, Rasulullah tahu kita bagi salam ni. Iyalah tuan-tuan. Satu, kalau kita ada hati, perasaan kita hidup dan faham siapa Rasulullah, dengan kita bagi salam ni, rupanya Rasulullah tahu kita bagi salam. Takkan tak ada apa-apa jiwa dan perasaan dekat kita, dan takkan tak ada tindakan, tak ada iman kat hati kita nak bersalawat salam atas Nabi ni. Kasar sikit lah bahasa ni, tuan-tuan. Satu, saya sebut tadi, kita ni ahli sunnah wal jamaah, tapi macam punah kanah. Tak mana punah kanahnya? Kita tak belajar. Kalau belajar awak, belajar, macam mana saya nak sebut? Ada belajar, tapi part macam saya sebut ni tak belajar. Bahagian macam saya sebut ni tak belajar. Itu yang melengung, dengar tu pening. Tak pernah jumpa. Satu, kalau kita tak faham tu kan, kita akan pelik kenapa orang bakal pergi ziarah kubur. Kubur pula, kubur apa? Kubur Nabi-Nabi, kubur Rasul. Nabi apa? Sekalipun Rasul, Nabi dan Rasul tu bukan Nabi kita Muhammad SAW. Kubur apa? Kubur Nabi Hud. Misalnya di Yaman, dipercayai itu hukum maqam Nabi Rasul. Kalau pahaman ya Wahab ni, tuan-tuan, dia orang lain. Tuan-tuan tak bisa dengar lah saya kata ni. Pasal pahaman mereka, orang yang mati, hatta Nabi sekalipun, dia kata mati lah. Habis lah dia orang ni. Menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Dengar saya sebut, orang mati syahid pun ada kedudukan. Apatah lagi Nabi, apatah lagi Rasul, apatah lagi ulul azmi, apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Macam mana dia boleh kata Nabi pun kalau mati habis dah. Nabi bukan dengar. Astagfirullah. Rosak akidah. Yang tu yang dia orang tak ada akidah, pergi ziarah kubur. Orang tak ada akidah, bahkan pergi kubur ni pada dia kubur riun, kata dia pergi sembah kubur. Kita bukan pergi sembah kubur, kita pergi berdoa kat kubur. Apa tak lagi kubur yang kita pergi ni bukan kubur orang biasa. Saya pergi, ada pengalaman pergi ziarah kan, Iraq, Jordan, adalah Mesir, Palestin. Grup saya yang pergi ni, sampai orang tanya, ada ziarah ulama mana-mana tak? Dengar saya sebut. Kalau orang tak faham, dia belik aja. Ziarah ulama mana-mana tak? Nak ziarah ulama bukan senang, tuan-tuan. Nak ada waktu kita nak bertemu bila apa, bulan tu ramai-ramai yang bukan senang. Untuk ziarah siapa yang paling senang sekali? Ziarah orang yang dah mati. Orang dah mati mana? Orang yang dah mati memang diyakini dan sepakati oleh ulama, mereka ni adalah orang baik-baik, istilahnya. Atau istilahnya mereka ni ada syuhada, ada sahabat.
ada para awliya, ada yang Nabi-Nabi, ada yang Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, ada program terus pergi ke buat umrah sekali, pergi makam Nabi SAW dengan guru pimpin pergi satu-satu makam. Pergi buat apa? Ada amalan khas untuk pergi duduk makam ni, bagi salam kat dia. Dan kita pergi menghadap dia dengan wafi bahasa menghadap ni. Pergi ziarah makam ni dengan perasaan seolah-olah kita berjumpa dia dengan keadaan hidup. Pasal memang mereka hidup. Tak faham ke ayat Quran Allah Ta'ala kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata, jangan kamu i'tiqad orang yang dalam kubur tu mati. Tak faham ke bahasa tu? Tak erti. Menyentuh kasar je lah bahasa saja gitu. Buta kalau kasar lagi bahasa tu. Yang ni yang kita kena mengaji dengan guru yang nama ahli sunnah wal jamaah, pimpin kita satu-satu dalam bab ni. Kita pergi tu macam mana? Allah. Kubur pula, kubur memang orang yang disahkan ni orang soleh, cerita macam ni. Dia percaya memang hidup pun belum tentu mati dengan keadaan soleh, belum tentu. Hidup pun kadang depan kita tengok soleh, tapi belakang seorang-seorang diri tak apa kedudukan tak tahu. Na'udzubillah. Yang ni yang memang dah mati dah, memang disepakati orang yang baik. Pergi dengan rasa hadir hati, dia hidup. Dan dia hidup bukan jasad hidup tu, memang dia mati. Dan dia dalam alam barzah tu. Istilahnya hidup dia, hayat dia mutlak. Apatah lagi mereka ni adalah awliya, apatah lagi disepakati oleh ulama, mereka ni memang awliya. Memang sepanjang hidup dia, sepanjang sejarah dia, dengan karamah-karamah yang dapat dilihat masih hidup, mereka membuktikan mereka ni ialah awliya Allah. Dia tak bersedia dengan mati, takwa dia macam mana, amalan dia harian, bacaan Quran dia, salawat dia, Masya Allah, Masya Allah. Memang bukan sebarang manusia. Kita pergi ziarah orang macam ni, daripada ziarah orang hidup, ziarah orang mati. Kalau ada akidah macam ni. Dan pergi kubur macam ni dengan kita ada hubungan macam ni kan, hidup kan, mati. Hidup mati. Jadi orang boleh duduk kubur lama-lama. Kita tak ada hati dengan kubur. Betul, kita tak ada perasaan. Allah. Kita mengadap inset boleh lah berjam-jam. Padahal benda mati tu. Bahkan benda tu mematikan hati tu. Sorry lah bahasa saya kasar sikit tu kan. Tapi orang yang hidup di sini orang salah, pada kita orang tu mati. Benda lah kita ni. Sikit lah ayat-ayat muhasabah ni tu. Pasal saya nak cerita ni, alam ni kita wajib beriman. Tuan-tuan, alam ni cuma bila dah mati tu baru kita tahu alam yang saya sebut ni. Orang yang para awliya ni, mereka walaupun sebelum mati dia orang dah rasa alam ni. Pasal dia ada hubungan. Batin dia hidup kan. Bila batin dia hidup, walaupun dia hidup di sini, di alam syahadah ni, batin dia ada hubungan dah dengan di sana. Dengan Rasulullah pun ada hubungan lah. Macam mana hubungan dia? Malam Yazub layan tadi. Siapa tak pernah rasa dia tak tahu. Yang tu kot bahasa saya. Saya ngaji tutup guru sebut gitu. Semua tutup guru saya memang tutup guru ni dia akan sebut macam tu. Dia kata apa? Siapa tak rasa dia tahu. Siapa tak duduk tempat tu dia tak tahu apa hubungan dia dengan orang yang duduk di alam sana. Dia boleh tawajuh mana. Allah Akbar. Memang sebenarnya boleh. Tapi kita tak pernah dapat latihan dan tak pernah dapat macam mana kaifiat dan nak bawa. Jangan kata nak kaifiat. Nak ada hubungan hati kita dengan para awliya, para anbiya, dengan Allah Ta'ala pun kita tak pernah ada hubungan hati betul-betul nak menghadap Allah Ta'ala macam tu kot. Macam mana kita pun walaupun duduk solat, khas kalau ikut ibadat Quran sebut macam mana, aqimis solat al-zikri, macam mana kaifiat nak zikrullah dalam sembahyang macam mana. Dan tu pun kita tak belajar. Kita biasa dengar ceramah gitu je, macam mana nak khusyukkan dalam solat, belajar gitu je. Tapi macam mana betul-betul nak tawajuh, yang jangan kata dalam solat, luar solat macam mana? Luar solat macam mana takluk hati dengan Allah Ta'ala? Apa iman kau dengan Allah Ta'ala? Yang bila dah kemuncak ingat Allah Ta'ala di luar solat, dengan tu kita akan solat dengan aqimis solat khas untuk zikri, kata Allah Ta'ala, untuk ingat aku. Baru kita akan faham macam mana kedudukan solat tu. Saya pun tak terus mana kan. Saya pun orang awam je. Tapi saya mengaji dengan tuan guru, saya kenal mereka ni siapa. Dan kita ada akidah dengan mereka. Saya sebab lagi kalau saya sebut ni. Saya lajar, saya teriak. Allah. Saya sebab ni, saya tahu kedudukan mereka. Saya belajar daripada mereka, saya tahu mereka siapa. Mereka sampai maqam yang sepatutnya mereka sampai. Kita jauh, hati mati, ya Allah.
Ada masalah kita pening dengan masalah. Kita tak rujuk pada siapa yang dia datangkan rahmat dan dia juga yang datangkan masalah. Kita tak minta pada siapa yang mengaturkan alam ni, yang dia lah mukti dan mani. Macam mana pun sabab kena buat, sabab kena buat, tapi peraturan tu rujuk pada Allah. Dia musabbibul asbab. Saya sebut tu saya nak sebut, saya nak kontrol perasaan dia. Itu lajak tu tak boleh sebut. Jadi asal saya sebut, saya ngaji ni kan, saya tengok guru saya boleh tengok dia punya hidup macam mana. Perasaan dia macam mana, ada masalah dia tak ada rujuk, dia tak risau. Mereka ni memang ada akidah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sebab mereka awliya Allah. Kalau mati ke matilah tu, mati tak ada masalah dia ni mana. Kita mati ni takut mati. Mereka ni tak ada takut mati tu. Bahkan tak ada takut apa dah. La yakhafuna lawmata la'im. Bahkan orang Ta'ala cabar, orang Ta'ala kata apa? In za'amtum annakum awliya Allah min dunin nas fatamannawul maut. Cabar tu ya Quran. Kalau kamu sangka lah kamu ni awliya Allah, kamu wali Allah, kamu betul-betul ada hubungan dengan Allah Ta'ala, fatamannawul maut. Bagi ada cita-cita nak mati. Kamu punya hati tu ada lah nak mati. Dan cita-cita mati ke aku lah ni ada. Tuan. Yang tu saya ngaji ada guru dia suruh kita kayu ukur situ lah. Ada tak bersedia mati? Ke tak sanggup nak mati? Pasal keliling kita ada dapat kereta baru, bini baru, rumah baru, harta baru, hutang baru, buah gitu. Orang yang ada takluk dengan Allah Ta'ala ni tak ada masalah apa. Dunia terbentang depan mata ni. Tak ada sikit jatuh hati pun macam makhluk. Aku tak hati, tak ada hati yang makhluk. La ilaha illallah. Hati aku dengan khalik makhluk. Saya dapat pendidikan daripada guru yang macam ni. Bayang nak guru macam mana kaedah. Saya awak dia. Dia tak ada apa. Tapi saya nak cerita tertib ilmu lah. Belajar satu-satu. Jadi tuan-tuan nak jumpa guru saya lah. Saya boleh cerita yang ni lah. Tuan-tuan nak lebih-lebih tu, tuan-tuan kena ambil pada guru. Tertib kita pun, ngaji tutup guru ni macam ni tertib. Kalau kita belajar hadis, apa, macam ni lah tertib sanad apa dia. Kalau ada orang yang guru kita dengan kita, saya ni, orang ada guru lagi, tuan-tuan tak boleh ambil saya, tuan-tuan akan ambil guru saya. Saya ni istilahnya, apa dia, macai, tolong sampai kat tuan-tuan. Apa istilah yang lagi gurka, apa lagi bahasa nak sebut. Kuli batak begitu. Tolong sampai, tolong cerita ke tuan-tuan. Tuan-tuan nak lebih, tu saya selalu sebut PM tepi. Ini jumpa orang yang sepatutnya lah. Saya pun duduk bawah pimpinan dia, saya pun duduk bawah asuhan dia. Gitu. Jadi umumnya tak kata masuk kubur kena soal mungkar nakir. Sekalipun yang kata yang maknawi tadi tu, yang mayat dia kena telan ular sawa pun, kubur pun tak ada, kena soal mungkar nakir. Tadi bersebut dah, dia akan memang masuk alam kubur, dia akan berpindah daripada alam syahadah ni alam barzakh, dan pastinya ada mungkar nakir yang akan bertanya ke dia. Bertanya kubur mana? Bukan kerja kita kan, wajib beriman. Siap. Ini yang kata wajib beriman ni, wajib tasdik, benar kan perkara ni memang ada, sabit sungguh. Bahkan yakin kita pada alam barzakh ni lebih daripada yakin alam syahadah. Jadi umumnya kena soal mungkar nakir, melainkan orang-orang yang dikecualinya. Siapa yang dikecualikan untuk kena soal mungkar nakir? Kita pun sedia maklum bila soal mungkar nakir ni soalan pertama kan. Apa dia soalan? Ma rabbuka. Orang yang dikecuali daripada kena soal siapa? Orang yang tak payah soal, dia dah jawab siap lah. Tak payah soal lah, dia dah jawab siap lah. Orang tu lah yang akan dikecualikan daripada soal mungkar nakir. Faham? Macam mana boleh? Tak payah soal, dia jawab dah. Tuan-tuan, kalau saya tanya, siapa Tuhan kita? Allah. Kalau kita pun, saya tak kata tuan-tuan kok kasar kan? Saya lah. Kalau orang tanya, siapa Tuhan? Kita bila kena tanya baru jawab. Maksudnya kita bukan dah siap jawapan. Dan jawapan Allahu Rabbi ni bukan akidah kita lagi. Belum lagi jadi macam tu. Bahkan orang tanya baru boleh jawab. Itu kat dunia kan. Orang yang dalam alam barzakh yang akan dapat dikecualikan daripada soal mungkar nakir ialah orang yang
sentiasa hadir hati dia, Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi. Dia kenal Allah bagi hidup aku, Allah yang ahyani, dia yang lagi kasani, dia yang at'amani, dia yang saqani, dia yang asyaba'ani, dia yang sakhara lana, dia yang tulijul laila fi nahar wa tulijul nahara fi lail, dia yang yunazzilul ghais, dia yang turunkan hujan, dia yang yusawwiru fil arham kaifa yasha, dia yang yarzuqullahu man yasha. Semua dia kan. Hati kita sentiasa hadir ni. Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi kedekatan aku ni la haula wala quwata illa billah. Apa milik harta aku bukan milik aku sementara je aku mati waris habis. Aku dulu pun tak ada apa, lepas tu ayah kita meninggal, rasanya kita dapatlah pesaka sikit, abuan sikit sebanyak. Kita punya macam mana? Sebagai pemegang amanah je, lepas tu tinggal. Hadir hati Allah Rabbi lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala apa yang ada langit bumi. Hati tu sentiasa macam tu. Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah ilahi. Malaikat tak tanya lagi. Masuk dalam kubur dia memang sedar dah. Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah, Allah, Allah. Malaikat kata tak payah tanya dah. Dia bagi jawapan. Sembang boleh. Nak dapat bukan semudah itu. Besar mujahadah duduk atas ni. Dalam ke bumi ni. Wajib mujahadah. Kena berguru khas, terapi khas untuk dapat duduk level tu. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, hidup ke hati sanubari kita, bagi capai kedudukan tu. Jadi ada soal mungkin nakir. Malaikat orang yang dikecualinya. Jadi sikit soal, nak tak dapat pengecualian tu di atas tawaran tu kan, nak tak jadi orang yang dikecualikan daripada soal nakir mungkin nakir. Soalan bukan soalan susah. Soalan ni memang bukan soalan susah. Skema jawapan pun dah bocor, tapi nak hasilkan dia balik kena tobat ngaji lain, kau kena berguru betul-betul, dan mesti prinsipnya jadi murid betul-betul kepada guru yang memang boleh asuh kita untuk sampai ke Allah Ta'ala. Boleh tak dapat taat macam tu? Boleh tak istilahnya mendambakan diri yang tu bahasa, merendahkan diri kita hebat macam mana pun, menghadap guru ni, ajar aku macam mana untuk aku ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ajar aku nak jadi murid. Boleh tak duduk perasaan macam tu? Tak boleh. Kau dah rasa kau guru, silakanlah. Hiduplah apa cara kau nak. Padahal tak ke mana pun. Sikit bahasa saya kasar sikit tuan nak tu. Kadang kita sombong tak nak mengaji. Saya tak mujurlah jumpa guru kan. Mujurlah, tak ada perasaan sombong tu. Saya ngaji pondok apa ngaji banyaklah benda saya tahu, tapi bila saya kenal siapa guru ni, saya tak ada risau, tak ada ragu-ragu untuk menghadap dia, pergi dia pegang tangan, cium, ajar aku. Kalau dia ada guru dia lagi, dibawa kita pergi jumpa dia, ajar aku. Memang nak kata apa? Inilah jalan kita untuk kenal Allah Ta'ala. Guru kita memang kena tambah guru kita kan. Bukan sebarang orang. Dan kita boleh tengok kehidupan dia macam mana. Bukan sebarang kehidupan kan. Takwa dia, tawakal dia macam mana. Bukanlah. Bukan macam kita kan. Allah. Kita ni dah banyak lalai. Dia tak ada kan. Bahasa lalai ni tak ada. Dia kata dia yang ajar prinsip jasad kita dengan makhluk. Mestilah anak isteri ada hubungan dengan anak isteri macam ni. Tapi sebenarnya hubungan besar kita hakiki punya takluk kat mana? Allah kan? Allah lah, mana ada hal lain. Dia sampai macam tu dia cakap kan. Dengan yakin, tak ada ragu-ragu tu. Kita nak cakap gitu, hanya saya ni nukil apa dia sebut kan. Saya tak duduk lagi tempat tu, tapi dengan apa dia sebut tu, saya tahu dia orang ni kat mana dan saya tahu saya kat mana. Allah, jauhnya aku nak duduk tempat dia orang. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita betul-betul pergi cari macam mana untuk jadi orang yang dikecualikan daripada soalan mungkar nakir. Jadi prinsip dia pun bukan susah macam mana. Bersedia tak untuk duduk keadaan sentiasa zikrullah,
Dan macam mana kaifiat nak dapat tu, yang tu kena mengaji. Pasal bukan zikrullah tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak berhenti-berhenti tu zikir, bukan macam tu. Ada kaifiat dia. Ada kaifiat dia. Dan nikmat atau azab dalam kubur, nisbah azab akhirat. Situ dulu SOP kita dah cukup kan. Kita zaman ada SOP ni, patuh je lah SOP. Nak lanjut panjang umur, jumpa pula bulan depan tu pun, kalau tak tahulah apa nak berlaku ke depan kan. Kita diajar juga prinsip macam mana? InsyaAllah. InsyaAllah tu dengan memang nak susun semua sabab-musabab dan pergi buat untuk memang betul-betul nak datang. Bukan insyaAllah ta'liqan. Bukan insyaAllah tu mengelaknya insyaAllah. Yang tu pun satu hal. Saya pernah sebut juga bab tu kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita insyaAllah ni realiti. Sebut insyaAllah tu untuk tabarruk. Pasal apa? InsyaAllah. Tapi dalam hati tu azam tu, ya Allah bagi boleh juga ngaji dan dapat. InsyaAllah. Wallahualam. Soalan kalau ada, kita ada. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله.